Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pelajar-pelajar kita daripada Pusat Tahfiz At-Taqwa, kita masih dari dalam kursus bahasa Arab 3 bulan untuk refresh balik. Kita dah habis dah nak refresh balik. Lepas ni pelajar-pelajar akan pulang ke sini, kita akan praktik untuk membaca kitab lah, ya, membaca kitab Arab yang tidak mempunyai baris. Sekarang kita dalam program menggunakan buku ini, Table Nahu, okey, Al-Fatih. Dalam level 2, kita refresh balik level 2 dalam bab tabi'. Tabi' ini yang kita bincangkan semalam terbagi kepada 4. Yang pertama adalah sifat. Semalam kita bincangkan sifat ataupun na'at. Na'at ni pula terbahagi lagi kepada 2, mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad terbahagi lagi kepada 2, na'at sababi, na'at hakiki. Kemudian yang ghairu mufrad terbahagi pula kepada 2, iaitu jumlah dan juga syibih jumlah. Jumlah pun terbahagi kepada 2, jumlah ismiyah fi'liyah dan juga jumlah syibih jumlah. Terbahagi kepada 2 juga, jar majrur dan juga zaraf. Tengok balik nota semalam. Kita dah bahagikan, pecahkan semalam. Kita telah selesai semalam dalam bab lebih kurang 1 jam 35 minit. Semalam kita bincangkan tentang bab na'at sahaja. Sebab pecahan dia banyak. Kalau boleh, kita nak satu hari satu bab kita akan habis dengan seringkas yang mungkin, dengan sepaham yang mungkin, dapat hadam dengan sebaiknya. Okey, insya-Allah. Sekarang ni kita belajar bab ataf. Masih dalam tabi'. Tabi' ni makna ikut. Bila sebut ataf, dia ikut dia. Okey. Bila sebut ataf apa, dia ikut. Ikut kepada kalimah yang sebelumnya. Ikut apa? Barisnya ikut, makrifah nakirahnya ikut. Okey. Sekarang ni kita lihat dalam ataf. Ataf ni adalah satu pecahan daripada tabi' yang menjadi perantaraan antaranya dan juga antara matbu'nya. Jazakallah. Okey. Antaranya dan juga antara matbu'nya. Okey. Matbu' ni makna huruf kalimah sebelumnya. Makna satu kalimah di tengah-tengah itu ada huruf ataf. Boleh. Itulah kita panggil apa? Kita panggil dia sebagai huruf ataf. Pelajar-pelajar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita masih dalam membincangkan bab ataf. Jadi ataf ini hurufnya ada banyak ya. Dalam Nahwu Fatih ni kita lihat pada muka surat 47 dalam buku ini Al-Fatih ini. Seperti mana tuan-tuan puan-puan yang baru mengikuti pengajian kita, kita akan habiskan pengajian ini dalam masa sebulan setengah. Kemudian kita akan terus membaca, praktis untuk membaca kitab. Dan dalam masa sebulan setengah tersebut, kita adakan ujian setiap minggu. Setiap pelajar akan, sekira lulus, dia akan naik level ya. Huruf-huruf ataf ni ada waw, fa, thumma, aw, am, lakin, bal, la dan juga hatta. Semua ada 9. Okey. Ada lagu dia. Nanti pukul 11.15 minit. Nanti bolehlah sahabat kita ya. Hari ni Farhan yang akan mendendangkan lagu-lagu lagu-lagu dalam ataf ni, dalam lentera santri, insya-Allah. Okey. Sekarang kita lihat, kita nak cerita semua huruf ataf pada hari ini dan dalam masa yang sama kita nak menceritakan tentang function, penggunaan. Ini sangat penting. Okey? Sekarang kita lihat huruf yang pertama dalam bab ataf dalam babul ataf. Okey. Kita letak tinggi sikit ni Silau Ustaz? Tak. Sana.
Dalam babul ataf, okey. Kita lihat dalam babul ataf. Yang pertamanya adalah huruf apa? Huruf al-waw. Al-waw. Okey. Waw ni untuk apa ya? Waw ni untuk mutlaqil jam'i. Okey. Mutlaqil jam'i. Contoh yang mudah. Apa dia? Jaa Zaidun wa Amrun. Nampak tak? Kita nak highlight kan kepada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mengenai perbincangan kita pada hari ini. Waw atah yang pertama kita kena ingat. Waw ni tujuan dia untuk apa? Waw ini adalah mutlaqil jam'a. Iaitu maksudnya boleh katakan serentak. Serentak Jaa Zaidun wa Amrun. Nampak tak ada waw? Waw. Di sinilah syahid kita ya. Waw. Apa maksudnya? Maksudnya waw ini Jaa maksud apa? Jaa telah datang. Siapa yang telah datang? Zaidun. Zaid dan siapa? Dan Amar. Siapa datang dulu? Zaid ke Amar? Tak, mereka datang mutlaqil jam'i. Serentak datang. Datang serentak. Okey. Tak ada siapa yang dulu. Walaupun nampak kalimah Zaid dulu. Baru Amar. Dari segi kalimah Zaid dulu baru Amar. Tidak. Tetapi mereka datang serentak. Boleh Ini fi'il madhi. Baris atas. Kita ciri-ciri fi'il madhi 3 huruf. Jim, alif, hamzah. Kemudian huruf terakhir baris atas menunjukkan mabni. Kemudian Zaidun jadi fa'il. Waw ini dipanggil ataf. Boleh Waw ini dipanggil apa? Dipanggil ataf. Ini dipanggil apa? Amrun. Amrun dipanggil sebagai ma'tuf. Boleh? Kalimah sebelumnya Zaidun ini dipanggil sebagai apa? Ma'tuf alaih. Boleh? Ma'tuf alaih. Macam kita bagi tahu semalam, bila na'at sebelum na'at man'ut, sifat sebelum sifat mausuf. Jadi begitulah juga waw ini kita panggil huruf ataf, maknanya dan. Terjemah dia apa? Dan. Okey? Dan. Nampak Waw ataf. Kalimah selepas dia dipanggil ma'tuf. Kemudian kalimah sebelum waw dipanggil ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih, waw ni ataf, amrun ni adalah ma'tuf. Kemudian apa dia? Kita nak bagi tahu apa? Ini barisnya sama. Nampak tak? Amrun Zaidun. Baris ni sama. Itu dipanggil ataf. Nampak? Isim alam. Tapi nanti kita akan bagi tahu insya-Allah mengenai ada dalam ayat Quran juga, dalam ayat Quran ada ataf, ma'tuf, tetapi ma'tuf dengan ma'tuf alaih ni lain. Ini ma'tuf nakirah. Ini ma'rifah. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah, lepas ni kita akan sebut Boleh Lagi kita lihat. Apa lagi? Huruf yang kedua adalah alfa. Nampak tak? Huruf yang kedua adalah alfa-u. Fa ni function dia untuk apa? Fungsi dia. Fungsi dia untuk apa? Fungsi dia untuk tartib ma'at ta'qib. Tartib mana apa? Susunan A datang dulu, kemudian B, tartib. Ta'qib ni sejurus selepas. Ta'qib aqaba. Ta'qib ni maksud aqaba. Dalam hadis Nabi fi duburi kulli solah, selepas mayang duburi kulli solah, setiap selepas mayang baca apa? Nabi suruh
Allah dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal. Dubur tu selepas solat. Tapi dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, masuk fiqh sikit. Masuk dubur tu masih dalam solat tau. Masih dalam solat. Cuma dia bukan selepas solat, dia yang terakhir sebelum selesai solat. Itu doa tu dibaca bila dalam mazhab Hambali? Dibaca selepas tahiyat akhir sebelum beri salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Kita mazhab Syafi'i seperti biasalah hadis tu selepas solat kita baca ya. Fa ni untuk tartib dan juga ta'qib. Tartib ni makna susun sunat. A datang dulu kemudian baru B. Ta'qib ni A datang sejurus selepas tu B pula datang. Okey Kita lihat dalam Nahwu Fatih ni, contoh dia. Kita lihat apa dia? Akrimil ulama'a fas-salihin. Okey. Ataupun akala hasanan az-zurra fal mauzaini. Okey. Kita tengok contoh. Akala. Akala makna apa? Kan 3 huruf ni. Fi'il 1, 2, 3. Kemudian hujungnya baris fathah. Makna fi'il madhi. Itu ciri-ciri fi'il madhi itu. Okey. Akala. Siapa yang makan ni? Siapa yang makan? Hasanun. Hasan yang makan. Kita harap pelajar-pelajar kita di Port Dickson mengikuti kita sebab di sana ada pelajar Thailand namanya Hasan. Okey. Kita harap mereka 4 orang, 5 orang ikuti pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Akala Hasanun. Telah makan Hasan. Ini jadi fa'il lah. Bari dhammah. Dhammah ni fa'il Fi'il madhi fa'il. Okey, akala fi'il madhi, hasanun adalah fa'il. Kemudian kita lihat lagi dia makan apa? Az-zurra. Zurra makna apa? Zurra makna jagung. Barisnya baris apa? Barisnya baris atas. Jadi apa? Jadi maf'ulun bih. Kerana apa jadi maf'ulun bih? Sebab dia yang kena makan. Dia yang dimakan, kena makan. Jadi maf'ulun bih. Hasan telah memakan jagung. Nampak Telah memakan zurra, jagung. Jadi maf'ulun bih. Jagung dan falmuzaini dan 2 pisang. Muz. Mus ke maus? Maus. Bahasa Ami, bahasa pasar Arab dia kata mus. Mus tu makna pisang lah. Tapi dalam bahasa buku, dalam bahasa Arab betul mauzun. Bukan mus. Mus tu bahasa pasar. Fal mauza. 2 pisang. Mauzaini. Okey. Tuan-tuan perempuan yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apa diletakkan ya nun tak letak baris fathah? Sebab ini tasniah. Tasniah ni maksud apa? Maksudnya 2 pisang. Boleh? Jadi kalau letak satu fal mauza lah. Macam ni lah kalau letak satu fal mauza. Okey. Baris atas sama. Dia baris atas sama. Tapi kalau 2, bukan kita lihat fathah ni, kita lihat pada ya nun ni. Sebab dia 2. Pada tempat nasab fathah, ketika mana tasniah 2, dia bukan dengan fathah. Dia bukan dengan alif nun, tetapi dengan ya nun. Ya nun yang nun tu berbaris bawah. Fal mauzaini. Sekarang kita nak cerita tentang al-fa. Fungsi fa ni huruf ataf. Kita nak betul-betul faham Okey, akala hasanun az-zurra. Hasan makan pisang. Okey. Dia makan pisang. Ini kita kata apa? Terjemah dia. Makan pisang, kita terjemah dan pun boleh. Ataupun kemudian pun boleh. Dua-dua boleh. Cuma nak bagi tahu Hasan, dia makan pisang. Sejurus selepas makan pisang, dia makan jagung. Selepas makan jagung, terus dia makan pisang. Makna sejurus selepas makan jagung, terus makan pisang. Nampak?
Dia tak makan pisang sekali dengan jagung. Jagung sekali dengan pisang, tak. Dia makan jagung dulu, kemudian pisang. Letak dan pun boleh, kita pun boleh faham. Dan takkanlah jagung dengan pisang makan sekali. Mesti makan satu-satu. Letak dan pun boleh bahasa Melayu faham. Letak kemudian pun boleh bahasa Melayu faham. Tapi kemudian ni selalu tempoh yang lama. Tempoh kita boleh faham. Jagung dengan pisang. Mana makan selepas itu. Serentak. Selepas tu terus makan. Jelas Kalau kita lihat dalam juzuk yang ke-6, satu lay, dua lay, tiga lay. Tiga lay satu muka. Tiga lay satu muka surat. Kita akan lihat ayat ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Nanti kita bincang. Kita tengok dulu nombor 3. Function nombor 3 dulu. Nanti kita bincang ayat tu. Buka Quran dulu awal-awal. Juzuk yang ke-6, 3 lay, 1 muka surat. 3 lay, 1 muka surat, ayat atas sekali. Dan function yang ketiganya huruf ataf adalah huruf apa? Nama dia summa. Nampak tak summa? Bukan sama ya, summa. Summa ni function dia untuk apa? Kena faham. Dia tartib juga. Tartib juga. Tartib ni mana apa? Satu dulu baru dua. A dulu baru B. Tertib juga sama. Cuma dia bukan ta'qib. Ta'qib ni sejurus selepas. Tapi kita panggil dia tartib ma'at tarakhi. Tarakhi ni mana apa? Tarakha ya tarakha. Tarakhian. Tarakhi mana apa? Tarakhi ni makna renggangan masa yang jauh, yang lama. Long term. Okey? Renggangan masa yang lama. Okey? Kita tengok contoh dalam Nahwu Fatih. Dia kata apa? Ta'allam fil madrasah summal ma'had. Nampak? Ta'allam. Contoh Ta'allam. Ta'allam. Kamu belajarlah. Fil madrasah. Fil madrasati. Okey? Thumma al-ma'hadi. Okey. Sekarang kita nak cerita kat mana? Sekarang ni kita nak cerita apa? Kita nak cerita pada summa. Okey. Nampak tak? Ta'allam. Ta'allam ni fi'il apa ya? Oh, dia ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf ni, lam ni ada 2 ni. Sebab ada sabdu. Ta'allam. Jadi 5 huruf. Kemudian akhirnya huruf mati. Bila huruf mati ni, fi'il madi dia tak mati. Dia mabni fathah. Fi'il mudhari' dhammah, dia tak dhammah, mati ni fi'il amar. Oh, ni fi'il amar lah daripada ta'allama. Ta'allama yata'allamu ta'alluman muta'allaman fahuwa muta'allimun wa dhaka muta'allamun. Ta'allam la tata'allam. Ta'allam tu fi'il amar. Okey Ini makna fi'il amar. Fa'il je mana fa'il? Makna dua. Apa maksud dua? Orang yang buat. Dua. Orang yang belajar. Mana dia? Dalam ni. Dalam ni domir apa? Domir anta. Okey? Makna belajarlah oleh kamu. Kamu belajarlah. Belajar di mana tu? Fil madrasati. Belajarlah di madrasah. Ni jar ni majrur. Lepas jar ada isim. Lepas jar ada isim. Isim ni berbaris bawah. Okey, jelas Thummal ma'hadi. Kemudian ma'hadi pun baris bawah. Sebab apa? Dia ataf ma'tuf. Ini huruf ataf. Ini huruf ataf thumma. Ini pun huruf ataf fa. Okey, ini huruf ataf waw. Waw, fa, thumma. Jelas Nampak Waw, fa, thumma. Huruf ataf. Okey. Nampak Belajar di madrasah. Kemudian di ma'had. Sebab apa? Baris bawah tak ada pun huruf jar sini. Tak ada pun huruf jar. Memang tak ada.
Sebab kalimah ni kena ikut seperti kalimah ni. Kalau kalimah ni ada alif lam, sini pun ada alif lam juga. Kalau di sini baris mati, di sini pun baris mati juga. Nampak tak? Dia ikut. Tu nama dia tabi'. Ikut je. Macam sifat mausuf semalam. Ikut je. Okey. Dia baris bawah. Cuma kita nak cerita function, fungsi penggunaan thumma. Sebab apa ya? Sebab thumma ni bukan tempoh sekejap-sekejap belajar di madrasah. Belajar madrasah bukan sebulan dua. Belajarlah sampai habis. Kalau madrasah ibtidaiyah, sekolah rendah, belajar sampai habis darjah 1 sampai darjah 6. Kemudian barulah masuk ma'had. Nampak? Ma'had ni macam sekolah menengah lah. Belajar darjah 1 sampai darjah 6, 6 tahun. 6 tahun tu bukan tempoh singkat, lama juga. Itu dipanggil tarakhi, thumma. Nampak? Belajar di madrasah, kemudian di ma'had. Nampak? Jelas Jelas. Sekarang ni 3 ni sangat penting. Banyak dalam Quran ya, 3 ni. Waw, fa dan summa ni banyak. Kita kena faham, set dalam pemikiran kita, kena ingat betul-betul pengajian kita pada hari ni 3 ni. Al-waw, mutlaqil jama'. Datang serentak. Fa, untuk tartib dan ta'qib. A dulu, kemudian B. Datang sejurus selepas, dia tak datang serentak. Kita panggil step by step lah orang ni dulu, kemudian masuk ni. Macam musim COVID-19 lah. Bila kita nak masuk mall, nak masuk kedai yang sesat tak boleh masuk sekaligus. Seorang masuk, tunggu dulu. 10 minit kemudian, seorang pula masuk. Nampak? Itu kita panggil fa. Kemudian summa ni maksud satu masa yang lama. Satu masa yang lama, summa. Boleh? Boleh 3 ni kita kena ingat at-tartib ma'at-tarakhi. Kemudian kita berpindah pula, kita cuba korek ayat khazanah Quran. Ada tak mengenai dengan waw, fa dan summa ni? Okey? Kita boleh padam? Ini huruf ataf Ataf. Okey. Sekarang kita lihat dalam surah Abasa wa Tawalla, juzuk yang ke-30. Abasa wa Tawalla. Okey. Apa ayat Quran dia? Min ayyi syai'in khalaqa. Okey. Buka surah Abasa wa Tawalla juzuk 30 Ini pelajaran semalam sebenarnya ni. Min nutfatin khalaqahu. Faqaddarah. Dakwah tak ada miskin miskin. Tahu miskin? Miskin tu makna kesian. Bukan miskin orang Melayu, miskin bahasa Melayu maksudnya miskin bahasa Melayu ni kita panggil apa miskin bahasa Melayu? Miskin lah, fakir miskin. Miskin bahasa Arab maknanya apa maksud miskin bahasa Arab? Miskin tu bahasa Arab maksudnya adalah kesian. Okey. Boleh Miskin makna kesian, dakwah tak ada. Okey. Boleh. Kita nampak min ayyi dalam surah Al-Baqarah bukaan min ayyi syai'in khalaqahu. Ini yang kita belajar semalam ni. Ini yang kita belajar semalam. Apa yang kita belajar semalam? Kita kata setiap isim nakirah. Nampak tak isim nakirah? Tak ada alif lam? Tak ada alif lam? Isim nakirah. Selepasnya adalah fa'il. Selepas dia fa'il. Maka ini kita panggil gabungan combine fa'il, maf'ulun bih ni, ha ni, semua itu menjadi sifat. Menjadi apa? Sifat. Sebab apa sifat? Sebab setiap isim nakirah selepasnya adalah fa'il. Maka ini adalah sifat. Terjemah dia apa? Min ayyi syai'in. Daripada mana satukah? Suatu apakah? Daripada suatu apakah?
yang khalaqah, yang Allah Ta'ala ciptakannya. Ciptakan manusia. Nampak? Allah Ta'ala nak cerita manusia jangan takabur lah, jangan hebat, rasa diri ni hebat, megah. Sebab apa? Kamu daripada setitik mani je. Lepas tu kamu nak rasa diri kamu ilmu banyak, hebat, kuat, gagah. Okey? Min ayyi syai'in khalaqahu. Nampak? Ini sifat. Daripada sesuatu apakah yang Allah Ta'ala menciptakannya. Okey? Ini yang kita belajar semalam ni. Kemudian, min nutfatin. Nutfatin. Nampak Nutfatin. Kemudian, khalaqahu. Boleh buka terjemahan Quran Khalaqahu ni makna fa'il lah, Allah Ta'ala. Fa'il dia dalam ni Allah. Macam ni juga khalaqa yakhluqu. Khalqan adalah mencipta. Okey. Jadi khalaqa Allah Ta'ala menciptakan. Ini pun fa'il dia adalah Allah Ta'ala menciptakannya. Min nutfatin khalaqahu, daripada air mani. Nutfah air mani yang Allah Ta'ala ciptakan manusia. Nampak tak? Ini kita nak highlight kat mana tu? Kita nak highlightkan di sini. Ni nama dia isim nakirah yang tidak ada alif lam. Nampak? Tak ada alif lam. Selepas dia adalah fi'il. Nampak? Selepas dia fi'il. Fi'il madhi. Ni fi'il madhi juga. Sebab baris fathah ni fi'il madhi lah. Bukan hu ni. Hu ni dhamir. Hu ni dhamir. Kita tak cerita dhamir. Tak cerita dhamir Ini fi'il. Hu ni dhamir. Setiap fi'il, kita dah ulang beberapa kali dah. Setiap fi'il bertemu dengan dhamir, maka dhamir tersebut menjadi maf'ulun bih. Nampak? Ini fi'il bertemu dengan hu ni dhamir. Okey? Dhamir ini menjadi maf'ulun bih. Kalau isim bertemu dengan dhamir tadi menjadi mudhafun ilaih. Okey. Jadi makna kita combinekan, kita gabungkan fi'il campur dengan fa'il. Siapa fa'il? Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala menciptakan manusia daripada air mani fa'il. Dan juga dengan campur lagi maf'ulun bihu tu, maka jadilah jawapannya apa? Jawapannya adalah sifat. Sifat kepada siapa? Sifat kepada nutfah dia lah, daripada air mani yang Allah Ta'ala ciptakannya manusia. Nampak tak? Ini pelajaran semalam yang kita belajar. Okey, sekarang kita berpindah pada hari ini punya pelajaran faqaddarahu. Nampak tak faqaddarahu? Nampak? Ada fa ni. Nampak tak fa ni? Faqaddarahu. Faqaddarah ni maksudnya fa tu fa'ataf lah. Fa'ataf. Faqaddarah. Apa maksud dia? Kamu diciptakan daripada air mani. Kemudian Allah Ta'ala yang kadarkan kamu. Rezeki kamu, ajal kamu, kebahagiaan kamu, kecelakaan kamu. Kemudian apa lagi? Apa yang berlaku untuk kamu di kehidupan dunia, Allah Ta'ala akan kadarkan, tentukan untuk kamu. Miskin ke kamu, kaya ke kamu. Nampak? Faqaddarah. Bila Allah Ta'ala kadarkan ni? Sebab apa dia letakkan fa? Fa ni waktu yang singkat. Memanglah daripada air mani. Nak sampai ke Allah Ta'ala kadarkan ni, lebih kurang berapa bulan? 4 bulan. 40 hari, 40 hari, 40 hari. 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari. 120 hari berapa bulan? 4 bulan lah. 4 bulan. Mana lepas 4 bulan tu, Allah Ta'ala akan tetapkan, qadarkan ajal kamu, tiup bagi roh kepada kamu. Ada ajal, tetapkan ajal kamu, bila kamu nak lahir. Semuanya Allah Ta'ala kadarkan. Rezeki kamu semua. Bila? Selepas nutfah, nak pergi ke qadarah ni. Kadar. Allah Ta'ala tentukan. Qadar semua. Jadi tempohnya lama tak? Tak lama. 4 bulan je. 4 bulan tak apa lama 4 bulan. Letak fa. Tak letak summa. Semua tempoh yang panjang. Kehidupan dunia. Quran kata dalam surah dalam surah Al-Baqarah lah. 2 lai. Ayat atas tu. Wabasyiril lazina amanu. Okey. Bawah tu apa? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Amwatan fa ahyaakum. Kamu mati. Kamu ni daripada yang mati, tak ada nyawa buat air mani. Fa ahyaakum. Allah sekejap dia hidupkan kamu. Fa ahyaakum. Nampak tak? Fa ahyaakum.
Thumma yumitukum. Kemudian Allah Ta'ala matikan kamu. Summa letak summa. Sebab apa? Hidup kat kehidupan dunia ni lama juga tu. 60 tahun, 50 tahun kan lama. Bukan sebulan dua. Bukan 4-5 bulan. Adalah hidup 4-5 bulan mati. Hidup sehari mati pun ada. Tapi benda tu jarang-jarang lah. Tapi selalu orang hidup 50 tahun, 60 tahun. Kemudian dia mati. Nampak tak? Tu Allah letak summa. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Daripada kamu mati, air mani, nak hidupkan sekejap ya. Thumma yumitukum, kemudian Allah Ta'ala matikan kamu. Thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Kemudian Allah Ta'ala nak hidupkan kamu balik. Nampak menggunakan summa tu, satu tempoh yang sangat panjang sebab hari akhirat nanti. Nampak? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Nampak Wa kuntum amwatan amwatan fa ahyaakum. Okey? Fa ahyaakum. Kemudian thumma yumitukum. Okey. Thumma yuhyikum. Okey. Thumma ilaihi turja'un. Okey? Gunakan summa juga. Ini dengan secara tak langsung kita belajar huruf Allah ni dengan sendiri kita akan memahami, mendalami tadabbur Quran. Faham Nampak wa kuntum amwatan. Kamu ni mati, air mani mati. Tapi bila hidup, lepas 4 bulan hidup Allah Ta'ala bagi nyawa. Nampak tak 4 bulan hidup kemudian lahir kat dunia pula. Nampak? Jadi gunakan fa sebab singkat, masa singkat, tak apa lama. Okey. Kemudian bila hidup kehidupan dunia ni lama. Kemudian Allah Ta'ala matikan. Nampak? Kemudian Allah Ta'ala matikan. Summa yumitukum. Kemudian ni makna lama tu. Kita hidup kat dunia lama. Summa yuhyikum. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan kamu balik. Summa juga guna summa. Makna long term. Tempoh panjang. Tempoh yang lama. Sebab apa summa? Sebab kita nak bangkitkan di kehidupan akhirat ni. Lama tunggu sampai hari kiamat nanti baru Allah Ta'ala bangun kita semua. Okey? Summa. Kemudian dah dibangkitkan akhirat, ingat ke sekejap? Lama tu. Nak ada hari penghisaban. Ada hari mahsyar. Ada hari titian sirat. Semua tu. Satu dunia punya. Daripada zaman Nabi Adam sampailah orang terakhir sebelum hari kiamat. Nak dibangkitkan semua serentak. Kemudian kepada Allah semua kita akan dikembalikan. Jadi ingatkan satu tempoh yang sekejap. Semua lama Itu letak summa. Ini letak fa sebab sekejap. Nampak Boleh. Ada apa-apa soalan Ustaz? Tak ada Jadi kita harap-harap pelajar kita ikuti kita lah ya. Dan juga orang-orang awam yang ada. Supaya mereka juga dapat mengambil istifadah daripada ayat Al-Quran yang kita sebutkan pada hari ini insya-Allah. Okey. Ini sebagai contoh, sebenarnya banyak lagi lah. Ya. Ustaz Akhir ikut kita alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Akhir. Kalau ada teguran apa boleh bagi kepada saya nanti. Okey. Kemudian kita lihat yang seterusnya dalam juzuk yang ke-6 suratul Maidah Suratul Maidah juzuk yang ke-6, 1 lai, 2 lai, 3 lai. 3 lai satu muka 3 lai satu muka. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu. Okey. Ayyu. Ya ayyuhalladzi na amanu Lagi. Idza qumtum. Okey. Qumtum ila shalah. Ila shalah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Okey. Wujuhakum tulis dekat wa aydiyakum. Kita nak cerita ni wa aydiyakum ila al-marafiq. Okey, ila al-marafiq sampai ke siku. Kemudian wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu. Wamsahu ke famsahu Ustaz? Wamsahu
ilal ka'bain. Okey, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum sini. Okey Sekarang kita membincangkan huruf ataf, 3 huruf tadi yang kita sebut. Al-wawu wal-fa'u dan juga yang ketiganya apa? Wal-fa'u. Al-wawu wal-fa'u wa thumma. 3. Okey. Sekarang kita nak highlightkan di mana? Mautinus syahid, tempat perbincangan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza, apabila qumtum, kamu nak mendirikan ila solat, kamu nak mendirikan solat. Apa kita nak buat? Faghsilu. Nampak ada fa. Fa. Faghsilu. Fa ni adakah fa ataf? Adakah fa ataf? Bukan. Kita dah bagi tahu dulu perbincangan dalam syartiyah. Setiap syartiyah, ini nama syartiyah apabila. Apabila kamu nak buat macam ni, hendaklah kamu buat macam ni dulu. Apabila kamu nak solat, hendaklah kamu basuh muka dulu. Apa maksud wuduk? Nampak? Ini dipanggil fa apa? Fa jawab. Bukan fa ataf. Sebab itu bila kita nak i'rab, kita nak faham fa ni apa, kita tengok dulu ayat sebelum tu. Tengok ada tak syartiyah. Kena teluslah. Kena telus, hati-hati dalam menterjemahkan. Boleh? Tak boleh, oh ni fa ataf ni. Bila kamu solat dan basuh muka. Dan basuh muka. Bukan. Kena telus. Kita ada bincangkan satu benda yang sangat penting dalam syartiyah. Setiap syartiyah, bila mana fa'ilnya adalah fa'il amar, maka wajib diletakkan fa sebagai fa jawab. Nak jawab syartiyah, kena letak fa. Bila fa'il tu, jawab tu fa'il amar. Ni fa'il amar ni. Apa fa'il amar? Fi'il amar maksud suruhan. Basuhlah muka. Apa maksud basuh muka? Basuh muka tu maksudnya adalah berwuduk lah. Okey. Boleh Jadi iza ni dipanggil iza syartiyah. Bila jawab syartiyah, bila syarat syartiyah ni makna sekiranya. Apabila. Apabila kamu nak semayang, maka jawab dia, hendaklah kamu berwuduk dahulu. Nampak? Bila diletakkan jawab kepada syarat itu adalah berbentuk fi'il amar, maka wajiblah diletakkan fa. Kalau bukan fi'il amar, fi'il madhi, fi'il mudhari', tak perlu letak fa. Jelas Kita tulis. Jawab syarat. Okey. Jawab syarat. Sekiranya jawab syarat tadi fi'il madhi. Kita pangkah fa. Tak perlu fa. Tapi kalau jawab syarat tadi fi'il mudhari', kita pangkah fa, makna tak perlu letak fa. Tapi kalau jawab syarat tadi adalah jawab syarat adalah fi'il amar, kita raihkan fa, kena letak fa. Fa jawab. Nampak? Ni fi'il amar. Ataupun fi'il mudhari', tapi sebelum dia ada lan, huruf nafi. Sebelum dia ada apa lagi sebelum dia? Ada la. Tetap diletakkan, kita raih fa. Seterusnya, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kalau jawab syarat, macam mana nak buat? Kita raihkan fa. Jumlah ismiyah. Kemudian, seterusnya, nampak kat bawah? Tak nampak. Kita pindah. Seterusnya jawab syarat. Sekiranya dia fi'il madhi, tak perlu tak fa ni fi'il madhi, kita pangkah fa. Tapi bila fi'il madhi didahului dengan ada qad, maka perlu letak kita raih fa. Boleh Semua ni perlu buat nota lah. Perlu buat nota, tulis supaya kita ingat. Memang kita ingat, kita bincang dalam bab syartiyah dulu Kalau sahabat-sahabat kita, pelajar-pelajar kita, tuan-tuan, puan-puan, rujuk balik. Kita ada kita punya YouTube YouTube kita selepas pengajian kita ni, kita akan set up dalam YouTube. Tuan-tuan boleh ziarah ke YouTube kita, nama Pusat Ilmu Bahasa Arab. Pusat Ilmu Bahasa Arab
Ya. YouTube kita apa? Pusat Ilmu Bahasa Arab. Okey. Kalau yang terlepas sesi pengajian kita syarutiyah boleh rujuk di sini Pusat Ilmu Bahasa Arab di YouTube kita Boleh. Kita akan jumpa. Tapi kalau page kita Pusat Tahfiz At-Taqwa. Okey Okey, sekarang ni kita nak bagi tahu apa ya? Fa ni bukan fa apa? Bukan fa ataf, tetapi fa ni fa jawab sebab ada syarutiyah. Okey, faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Kemudian wa. Nampak tak wa ni? Wa aydiyakum. Wa aydiyakum maksud apa? Wa aydiyakum ni maksud dia dan tangan kamu. Kemudian wamsahu, dan kepala kamu. Jangan basuh, wamsahu sapu je kepala, dan wa arjulakum, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ni kena baca baris bawah, baca baris atas wa arjulakum. Kalau Syiah dia baca baris bawah wa arjulikum. Syiah. Sebab apa dia baca baris bawah? Dia kata wamsahu. Nampak ni ataf ma'tuf. Itu ataf ma'tuf ni penting. Kalau kita terpedaya dengan Syiah, betul. Sebab apa? Wamsahu bi ru'usikum. Hendaklah kamu sapu kepala kamu. Wa arjulikum. Nampak arjulikum sebab apa? Ataf kepada ru'usikum. Baris bawah. Baris bawah, baris bawah. Sapu muka, sapu kepala dan juga kaki. Kaki tak perlu basuh, ambil wuduk. Cukup setakat sapu je. Itu Syiah punya. Sebab dia ambil ni baris bawah, ataf ma'tuf. Kita, ulama' 4 mazhab empat mazhab. Syafi'i, Hanafi, Hanbali semua tu. Semua dia baca wa arjulakum. Sebab apa? Bukan atah kepada sini je. Bukan atah kepada sini. Dia atah kepada sini. Jauh tu. Nampak tak? Dia atah kepada mana? Atah kepada sini. Jauh tu. Nampak? Jauh. Jadi kena faham konsep atah ma'tuf ni ada kaitan dengan Quran sebenarnya. Jadi nak faham dia, tak menyeleweng akidah kita. Itu pun penting tau dalam ni. Atah ma'tuf, nampak atah ma'tuf je, waw je, satu huruf je, fa je, summa je. Nampak dua huruf, satu huruf, simple je. Hafal pun tak sampai seminit dah ingat. Tapi sebenarnya penting. Macam mana kita nak telus, nak tadabbur Quran, perlukan kepada ilmu, pengetahuan atah ma'tuf ni. Penting. Okey? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nampak Faghsilu wujuhakum, nampak? Wa aydiyakum, nampak? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Okey. Sekarang ni nampak dia letak waw. Kita nak cerita function waw ni. Kamu basuhlah muka kamu dan tangan kamu. Jadi maksudnya mazhab Syafi'i dia kata kita ambil wuduk ni wajib tertib dalam fiqh sikit lah. Kita masuk fiqh sikit. Ni bab wuduk ni. Bab wuduk. Ni dalil kita ni bab wuduk. Jadi kita kata mazhab Syafi'i ni wajib. Sebab apa? Kena ikut tertib lah. Basuh muka yang pertama. Nampak Yang pertama apa? Basuh muka. Okey. Yang kedua apa? Basuh tangan. Okey. Yang ketiga basuh apa? Yang ketiga sapu kepala, tak perlu basuh. 3. Yang keempat yang ni basuh kaki. Nampak tak? 4 Okey. Masalah mesti kena ikut tertib sebab Quran datang ni tertib ni muka dulu, tangan dulu, kepala dulu, kemudian kaki. Tapi masalahnya dia gunakan perkataan waw. Waw bukan untuk tertib. Tertib apa dia? Tertib yang kita bincang tadi, fa, tertib ma'at ta'qib. Ataupun summa. Sepatut Quran letak faghsilu wujuhakum fa aydiyakum famsahu bi ru'usikum fa arjulakum, letak fa. Tertib. Nampak? Sebab tu dalam mazhab Hanafi dia kata tak perlu tertib pun. Basuh mana-mana dulu boleh. Sebab Quran datang waw, bukan tertib. Jelas pelajar-pelajar kita jelas Quran datang waw, waw bukan tertib. Quran datang waw, waw bukan tertib. Waw, waw bukan tertib. Okey. Jadi apa tujuannya? Apa tujuan kita nak tertib? Mazhab Hanafi tak perlu tertib. Ambil wuduk, basuh kaki dulu boleh. Basuh tangan, basuh kepala, basuh muka, habis.
tak perlu tertib. Tapi mazhab kita tertib. Jadi mazhab Syafi'i tertib. Dia gunakan kaedah apa tu? Tertib. Ni bukan tertib. Ni bukan tertib. Bukan tertib. Wow. Jadi sebenarnya inilah kaedah. Inilah satu benda yang penting dalam usul fiqh. Kita tak ambil dalil tertib ni dalam Quran. Kita tak ambil dalil tertib dalam Quran. 4 rukun Rukun yang pertama basuh muka, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. 2 rukun tak ada. Tertib dan niat. Niat dalam hadis tak ada dalam ayat Quran. Tertib pun tak ada dalam Quran, dalam hadis. Sebab Nabi ambil wuduk, Nabi buat basuh muka, tangan, kepala, kaki. Jadi kita mengikut sunnah Nabi, mengikut cara wuduk Nabi adalah cara begini. Itu dalil kita mazhab Syafi'i ambil. Bukan dalil ayat Quran ni. Nampak? Mazhab Hanafi tidak. Mazhab Hanafi diambil ni. Dia kata bukan tertib. Sebab dia dalam konsep Hanafi kita kena ingat. Ayat Quran paling tinggi. Quran paling tinggi. Bila hadis, tak boleh lawan pada Quran. Tak boleh. Makna dia tak boleh join. Quran hadis tak boleh. Kalau Quran hukum macam ni, hadis hukum macam ni, ambil Quran. Kita tak. Kita ada cara kita lah. Kadang-kadang kita combine kan hadis dengan Quran. Okey. Nampak? Sebab tu dalam mazhab Hanafi tak ada pun niat. Niat tak ada, tertib tak ada. Sebab rukun dia 4 je. 1, 2, 3, 4. 4 je rukun dia. Okey. Dia ambil Quran. Sebab hadis tak boleh. Bila dah datang Quran, Quran lah. Hadis tak boleh bertembung dengan Quran. Okey. Jelas itu konsep dalam mazhab Hanafi. 3 benda kita bincang ni penting tau. Waw, fa dan juga apa tadi? Summa. Semua tu penting Boleh? Kita boleh padam lah ni. Lagi ayat Quran lagi ada bincang tentang waw, fa ni. Banyak sangat waw, fa semua ni Tapi tak apa. Oh itu Sekejap sebelum kita masuk tu. Sekejap. Ada ayat Quran apa nama tu? Summa amatahu. Summa amatahu fa aqbarah. Nampak Ustaz? Tak apa nampak Summa amatahu fa aqbarah. Summa amatahu fa aqbarah. Summa idza syaa'a ansyarah. Okey. Nampak tak ni? Dalam surah apa ni? Surah Abasa wa Tawalla tadi kat sama. Macam mana summa amatahu Merah dia. Okey. Summa amatahu. Amatahu ni mata yamutu mati. Kalau atas wazan af'ala amata yumitu mematikan. Jelas Mata yamutu mautan. Maut. Mati. Telah mati. Bila amata yumitu imatatan mematikan. Summa. Kemudian amatahu. Allah Ta'ala mematikannya manusia. Nampak? Ada fa ni. Nampak fa ni? Fa ni fa ataf lah ni. Fa aqbarahu. Maka dan Allah Ta'ala menguburkan manusia. Allah Ta'ala ke kubur, manusia yang kuburkan. Tapi perintah Allah lah. Makna lepas mati terus kubur lah. Lepas mati terus kubur. Tapi bukan makna terus kubur kena mandi dulu, kena kafan. Tapi sesegera yang mungkin. Nampak fa? Dia tak boleh tanam kubur terus manusia. Dia mesti kena mati dulu. Nampak? Mati dulu. Kemudian baru kubur. Dia tak letak summa. Sebab apa? Bila mati, kalau letak semua lama-lama lah. Orang tu dah mati hari ni, tu setahun nanti baru kita tanam. Tak boleh. Kena segera. Nampak fa ni? Sejurus selepas mati, segerakan tajhis kita panggil pengurusan jenazah. Terus kita kebumikan. Nampak? Jelas Apa Ustaz kata dia Ustaz? Okey. Dalam juzuk 18 juzuk 18 muka surat yang pertama sekali juzuk 18 muka surat pertama surah Al-Mu'minun. Apa ayat awal
Summa khalaqna. Summa khalaqna nutfata. Nutfata. Alaqatan. Lagi? Fakhalaqnal fakhalaqnal alaqata. Alaqata mudghatan. Lagi? Fakhalaqnal titik kena besar, kadang kamera tak apa nampak titik lah. Fakhalaqnal mudghata. Idhaman. Lahma. Summa ansha'na. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا عظاما. Nampak tak ni? Izama lahma. Okey. Summa ansha'nahu. Ansha'nahu khalqan akhar. Okey, cuba kita kita menelusuri ayat Quran lah. Setakat mana kita boleh lah. Thumma khalaqna nutfata. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan air mani. Sebelum ayat ni ayat apa? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Apa nama ayat dia? Thumma ja'alna, betul lah? Thumma ja'alnahu nutfatan apa maksud dia? Qararin makin, tempat yang terpelihara, tempat yang kokoh, kuat. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tempat yang kokoh. Kemudian summa khalaqna nutfata. Okey. Okey, kita tak perlu berbaris lah. Tuan-tuan pelajar-pelajar kita boleh buka Al-Quran, surah Al-Mu'minun juzuk yang pertama. Surah Al-Mu'minun juzuk pertama pula. Muka surat pertama juzuk ke-18 Nampak tak? Summa ja'alnahu. Kemudian Allah Ta'ala ja'alna, kami menjadikannya. Ja'alnahu. Allah Ta'ala menjadikannya manusia nutfatan. Manusia tu Allah Ta'ala jadikan dia sebenarnya apa? Nutfah. Air mani. Jadi maf'ulun bih. Ini maf'ul yang pertama, ni maf'ul yang kedua. Okey. Nanti kita bincanglah dalam bab akhwat zanna. Fi qararin makinin. Dalam tempat yang kokoh. Dalam rahim ibu kita lah tempat yang kokoh. Tempat yang kokoh Allah Ta'ala jaga air mani dalam rahim ibu kita. Nampak? Qararin makin. Qararin, kita belajar semalam, na'at hakiki. Qararin makin ni tempat yang ada terjemah yang kokoh. Okey. Boleh ikuti kita. Thumma khalaqna nutfah. Kemudian kami jadikan air mani tu selepas daripada berapa hari? 40 hari. Kami jadikan alaqah. Alaqah jadi apa? Jadi daging. Okey? Alaqah bukan daging, darah. Seketul darah. Makna daripada tempoh nutfah nak transfer menjadi darah ni, seketul darah, dia makan masa lama, dia tak boleh seminggu dua siap. 40 hari. 40 hari je?
40 hari ya. Okey, 40 hari. Tempoh lama tu digunakan summa. Daripada transfer nutfah nak bertukar menjadi alaqah, 40 hari gunakan summa. Jauh. Kemudian faqalaqnal alaqata mudghah. Kemudian Allah Taala menciptakan daripada alaqah tadi, transfer dari tukarkan daripada apa? Daripada alaqah darah tadi menjadi seketul daging. Okey. Daging diletakkan fa. Berapa hari? 40 hari juga. 40 hari. Tapi sebab apa diletakkan fa? Kena lihat kitab tafsir Kena lihat kitab tafsir. Sebab apa nutfah nak pindah alaqah digunakan summa. Kemudian daripada alaqah darah nak tukar jadi daging, digunakan fa. Kemungkinan jenis lain, kemungkinan kita tak tahu. Tapi kena lihat apa yang tafsir pandangan-pandangan di kalangan ulama-ulama mufassirin, kita lihat sebab apa. Tapi kalau kita tengok sini nutfah daripada sperma, air mani tukar menjadi darah, satu benda yang lain. Ini daripada darah tukar menjadi daging. Dalam daging itu selalunya ada darah. Okey. Tapi kita lihat dalam tafsir lah nanti. Kemudian fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Kemudian digunakan fa juga, tak digunakan summa. Kami jadikan daging tadi idhaman, tulang. Makna bila sebut daging dijadikan tulang, maksudnya tulang diseliputi daging. Betul Allah Ta'ala jadikan daging itu tulang. Kemudian fakasawna, maka digunakan fa juga. Maka kami kasawna, kami pakaikan, kami salutkan idhama tulang, lahman. Dalam bahasa mudah fakasawna lahman al-idhama, kami salutkan daging tadi dengan tulang. Kami salutkan daging dengan tulang. Makna ada tulang, ada daging. Digunakan fa semua. Nampak? Satu summa, kemudian semua fa. Nampak? Fa. Kena lihat kita tafsir. Apa hikmah Allah letak fa semua. Di sini barulah letak summa balik. Awal dan akhir summa. Nampak? Sebab apa summa? Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menciptakannya satu ciptaan yang lain. Ciptaan daripada daging tadi, terciptanya manusia kita sekarang ni. Asalnya air mani je, darah je, daging. Daging tak ada rupa pun daging tak ada rupa. Tiba-tiba dah ada rupa, ada tangan, ada mata, hidung. Semua tu ansha'nahu khalqan akhar. Allah Ta'ala letakkan summa. Okey. Jadi itulah aneh ciptaan manusia. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Diletakkan summa. Sebab proses yang lama semua ni, diletakkan summa. Nak jadi manusia yang seperti baby tadi. Okey. Jadi ini kita boleh lihat dalam tafsir Asy-Sya'rawi boleh, sebab Asy-Sya'rawi dia kupas sungguh. Setiap tafsir Al-Quran ni sampai ulama kata apa? Sampai orang yang belajar medik ni, perubatan ni, dia menyangkakan Imam Sya'rawi dia belajar medik, belajar perubatan. Sebab apa dia kupas terperinci. Sampai orang kata dia belajar bahagian perubatan. Tapi Imam Sya'rawi dia tak belajar bahagian perubatan, cuma dia banyak baca. Sebab tu bila masuk tahun pertama di universiti, Imam Sya'rawi, tahun pertama masuk universiti, dah beli macam-macam kitab lah. Semua macam-macam kitab dia beli. Ayah dia pun ikut je. Sebab apa? Dia beli macam-macam kitab, ayah dia ikut beli. Last kali rupanya dia jadi satu ulama yang hebat. Okey? Terutama dalam bidang tafsir lah. Jadi maknanya nak tekankan juga kepada kita, jangan sayang duit untuk beli kitab. Beli. Walaupun kita tak baca pada hari ini, insya-Allah suatu hari nanti kita akan sentuh. Dalam kitab Bukhari, Muslim, panjang ni, berjilid-jilid. Kita bila nak baca pun tak tahu. Tapi insya-Allah suatu hari bila kita tiba masa kita nak sentuh bab puasa contohnya, nak tengok rujuk Sahih Muslim, hadis-hadis bab puasa. Walaupun kita tak sentuh pada hari ini, mungkin pada tahun ataupun pada 2-3 tahun yang akan datang kita akan buka juga. Okey Jadi kita boleh lihat dalam tafsir Sya'rawi atau tafsir yang lain, insya-Allah. Cukup Itu 3. Dia ulama yang dia ulama baru, ulama tafsir barulah. Kitab dia pun banyak jilid juga.
Tapi dalam ceramah dia, kita tak boleh dengar sangat, dia guna bahasa pasar. Orang yang faham tak apalah, orang duduk di Mesir, biasa guna bahasa pasar kadang-kadang. Ada perkataan lahjah dia tu lahjah pasar. Bahasa broken. Okey. Kita sentuh tadi waw, fa, summa ni memang banyak dalam Quran Kemudian huruf yang keempat. Okey. Huruf yang keempat adalah au. Au ni makna apa? Au ni makna takhyir Takhyir ni makna pilihan. Boleh Takhyir makna apa? Makna pilihan. Pilihan, choice. Pilihan. Okey. Lagi am dan juga la. Am sama macam ni juga, sama. Dua ni sama. Kemudian la ni untuk nafi lah macam biasa nafi. Okey. Kita tengok contoh au. Isyrab ni fi'il apa? Contoh Isyrab. Matikan. Dia 1, 2, 3, 4 huruf. Kemudian di awalnya huruf alif untuk sulasi mujarrad fi'il madi yang 3 huruf. Awalnya huruf alif dan alif ni tak ada hamzah, tak ada apa pun, tak ada baris pun. Jadi bila tak ada baris, kita tengok huruf hujungnya adalah mati. Nampak tak mati ni? Makna fi'il amar lah dia. Macam mana kita nak baca ni Tengok huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Huruf 3-nya huruf ra. Huruf ra baris atas. Bila huruf ra baris atas, di sini baca baris bawah. Kalau huruf ra baris depan, di sini baca baris depan. Kalau huruf ra baris bawah, baca baris bawah. Jelas Kita bagi contoh. Huruf alif ni tak ada baris. Tengok huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiga, baris apa? Huruf ketiga baris atas. Maka alif tadi baris bawah. Macam ni lah. Baris atas. Baris atas. Bila baris atas baca apa? Baris bawah. Isyrab. Kalau huruf yang ketiganya, ya sahabat-sahabat, dia tak baris atas, dia baris bawah. Maka alif tadi baca baris bawah juga. Yang ketiga. Huruf yang ketiga, barisnya baris depan. Maka alif yang pada permulaan tadi dibaca dengan baris depan. Nampak tak 3 ni? Kena ingat, kena tulis lah 3 ni Siapa yang tak tahu lagi. Macam hukum tajwid juga, sama lah. Baca bila nak baca baris atas baris bawah dah ada dah 2. Alif baris bawah, alif baris depan dah ada. Bila nak baca alif baris atas? Alif baris atas nak baca bila alif lam di awal. Macam Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu baca baris atas lah. Alif lam di awal. Jelas Isyrab. Isyrab fi'il amar. Fa'il dia mana? Fi'il amar, fa'il dia mesti dalam ni. Dhamir anta. Okey. Anta. Ini fa'il. Kamu minumlah. Al-gahwah. Gahwah ni bahasa pasar. Gahwah tukar qaf jadi kaf. Jadi ga. Gahwah. Sebab tu Arab Yaman kadang-kadang tak boleh sebut tau. Qaf jadi ga. Satu universiti di Yaman dipanggil Jami'atul Ahqaf di Hadramaut. Satu universiti dekat Hadramaut. Dekat Sana'a banyaklah banyak macam-macam universiti sana. Hadramaut satu universiti Al-Jami'ah Jami'atul Ahqaf. Dia tak panggil Ahqaf, Jami'atul Ahqaf. Kalau Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tapi dia akan sebut qaf degatlah. Okey. Al-qahwah. Isyrab al-qahwah wa syai. Syai ni teh. Syai. Syai teh, qahwah kopi. Nampak? Jadi kita nak ceritanya dekat mana? Ni dekat alif waw ni. Alif waw ni au. Kamu minumlah kopi ataupun syai. Teh. Mana kamu nak? Pilihan. Choice. Kamu minumlah kopi ataupun teh. Dua-dua ada depan kamu. Kamu pilih. Minumlah. Mana kamu nak? Teh ada, kopi ada. Jelas? Boleh Ada apa-apa persoalan tinggalkan di ruangan komen. Tak ada apa-apa persoalan
Kalau am macam ni juga, tapi dia bukan untuk takhyir tau, dia untuk ta'yin. Kita dah bagi tahu dulu mengenai am ni, mesti dah didahului dengan a. Okey, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. A antum asyaddu khalqan amis sama, as-sama'. A amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Amintum. Nampak? Jadi am ni kita dah bagi tahu dulu hal dengan a, perbezaan dia. Setiap penggunaan hal boleh masuk pada a, tapi bukan semua penggunaan a boleh masuk pada hal. Itu kita bincangkan sebelum tengok balik, rujuk balik di YouTube Pusat Ilmu Bahasa Arab, kita lihat dalam bab istifham. Okey. Contoh apa ya? Contohnya apa dalam nama Fatih ni contoh? Aqasiman darabata. Aqasiman. Qasim ni nama orang ya. Qasiman. Aqasiman. Adakah Qasim darabata yang kamu pukul? Darabata. Adakah kamu pukul Qasim? Nampak? Adakah kamu pukul Qasim? Qasim jadi maf'ulun bih. Zaidan. Ataupun Zaid. Jadi nak bagi tahu ta'yin, kamu ni pukul Qasim ke pukul Zaid? Nampak baris atas sama. Nampak baris dia sama. Kat mana baris sama tu? Qasiman dengan Zaidan. Ini pun Syaya dengan Qahwata. Nampak sama baris Kemudian yang seterusnya adalah la. La ni untuk linafiyil hukum, untuk menafikan hukum. Tengok la contoh. Fariha Aliyun la Hamzah. Okey, contoh dalam nahu Fatih Apa dia? Fariha Hamzatu la Ahmadu. Nampak tak? Fariha ni fi'il apa ni? Fariha ni fi'il madhi 3 huruf, kemudian di akhirnya mabni alal fathi. Okey. Hamzah tu bagi depan jadi fa'il. Telah gembira Zaid. Bukan Zaid lah, bukan. Tetapi Ahmad yang gembira. Nampak? Baris mesti kena sama. Nampak Baris mesti kena sama. Bukan Hamzah yang gembira tetapi Ahmad yang gembira. Baris mesti kena sama. Okey. Lagi apa lagi? Lakin ni untuk apa? Ini semua huruf athaf yang kita perlu tahu. Lakin untuk apa? Istidrak. Istidrak ni makna nak kalihkan daripada satu fakta ke satu fakta yang lain. Okey, contoh. Kita tengok contoh dalam Nahwu Fatih. Dia kata apa? La ta'kul. Nampak tak? La ta'kul. La maknanya jangan. La ni jangan. Ta'kul. Macam mana kita nak tahu la ni jangan ke tidak? La ni jangan ke tidak? Macam mana kita nak tahu? Tengoklah kalau fa'il. Kalau di sini ta'kulu. Ta'kulu tu makna tidak lah. Maknanya dia fa'il, dia la nafi. Tidak. Sebab apa? La nafi tidak mematikan, tidak mensukunkan, tidak menjazamkan fi'il mudhari'. Kalau la nafi. Ini la, jangan la nahi. Mesti menjazamkan fi'il mudhari'. Nampak Kita tulis. Kalau dia la nafi, okey? Tidak mensukunkan, menjazamkan fi'il mudhari'. Nampak sah? Tapi kalau la nahi. La nahi ni, la nahi makna jangan. La nafi makna tidak. Okey? Dia mensukunkan. Kita tanda right. Dia mensukun. Ni mati tu tanda mati, tanda sukun. Fi'il mudhari'. Okey?
Kalau tak ada harakat, kita tengok. Kena fikir ya. Tengok ayat. Okey. Ini makna tidak. Ini makna jangan. Okey. Tidak makna jangan. Boleh ingat kaedah ni? La ta'kul. Jangan kamu makan. Nahu Fatih kata apa buku tu? Dia kata jangan kamu makan. Makan apa? La ta'kul al-haram. Jangan kamu makan perkara yang haram. Al-harama. Al-harama jadi maf'ulun bih. Sebab dia yang dimakan. Yang diharamkan. Kamu makan. Makan apa? Makan perkara yang haram. Jadi maf'ulun bih. Jangan kamu makan benda yang haram. Lakin. Nampak tak? Lakin. Tapi carilah yang halal. Lakin. Lakin mesti lawan daripada ni. Haram lawan je. Al-halal. Baris mesti kena sama. Kalau di sini jadi apa? Jadi maf'ulun bih baris atas. Di sini pun baris atas juga. Kena baris sama. Baris mesti kena sama. Tapi dia adalah lawan kepada haram. Kalau haram lawan dia halal. Cantik lawan dia hodoh. Pendek lawan dia panjang. Ahmad tidak pendek tapi panjang. Macam tu ya. Dan seterusnya ada berbaki dua lagi huruf dipanggil sebagai bal dan juga hatta. Boleh Ini yang terakhir lah. Okey, bal dan juga hatta. Kita harap setiap satu bab kita kupas sampai habis Walaupun sepatut kena berehat dah. Dah 10 suku dah. Dah kena rehat dah 1 jam lah. 1 jam lebih. Tapi tak apa, kita nak habiskan satu bab, kita tak nak ketinggalan. Walaupun lama tak apa. Tak satu bab kena habiskan tu. Kalau tak akan disangkut-sangkut. Nampak? Lepas ni kita rehat. Sebab kita dah janji pada awal-awal tu. Kita setiap satu bab kita akan kupas. Sampai habis, sampai tamat. Dan kita cuba buat seringkas yang mungkin, sebaik yang mungkin. Untuk kebaikan pelajar-pelajar kita. Tak ada yang tercicir. Kalau tercicir boleh lihat di Pusat Ilmu Bahasa Arab YouTube. Okey? Kalau di Facebook Pusat Tahfiz At-Taqwa lah ya. Kita masih berbaki dua, iaitu dipanggil sebagai bal dan juga hatta. Okey. Bal ni lil udul untuk kita kalihkan satu hukum yang sebelum ni kepada hukum yang lain. Tengok nama Fatih. Dia lebih kurang dengan la juga, sama aja, lebih kurang dengan la. Macam contoh tadi kita boleh buat. Contoh tadi, lan yakhsara al-mujtahidu balil kaslanu la taqra al-majallata balil kitaba. Okey. Okey, la taqra. La aqra'u. Tengok dalam Fatih La aqra'u. Aku tak baca. Aku tak baca. Aku tak baca apa? Aku tak baca al-majallata. Majallata jadi maf'ulun bih. Aku tak baca majallah. Bal al-kitab. Bahkan aku baca kitab, bukan baca majallah. Nampak? Dia nak membetulkan persepsi orang yang cakap dengan dia. Orang yang cakap dengan dia nak betulkan persepsi, aku tak baca majallah. Bal, ni dia bal. Al-kitab. Nampak? Al-majallata baris sama. Okey? Majallata, nampak? Majallata. Maf'ulun bih. Majallata. Maf'ulun bih kepada aqra'u. Aku baca apa? Majallah. Majallah yang kena baca maf'ulun bih. Al-kitabah nak betulkan. Bukan majallah tapi kitab. Baris tetap sama. Seterusnya yang terakhir adalah hatta. Tak adalah. Bahkan. Betul juga. Ulaika kal an'am. Okey. Okey.
Ula. Kita boleh lihat dalam juzuk yang ke-9, 6 lai, 7 lai, 7 lai semuka 7 lai semuka juzuk yang ke-9 dalam suratul A'raf. Suratul A'raf ada sebut ayat ni, ayat atas sekali lah. 3 baris atas Juzuk yang ke berapa ni? 9, 7 lai satu muka 7 lai ke 8 lai satu muka? 7 lai satu muka, betul. 6 lai, 7 lai, 7 lai satu muka. Betul. Ulaika. Hamzah bukan di atas ni dah. Hamzah tak ada penulisan Quran, hamzah di bawah. Ulaika. Okey? Kal an'am. Balhum adal. Kalau dalam tajwid dia tak boleh baca adal, dia kena lebihkan balhum adal, macam panjang lah, tapi bukan panjang dia sabdu ni, balhum adal dia sebab sabdu adal dalam tajwid tak apa. Ulaika dalam ayat ni juzuk yang ke-9, 7 lai satu muka, dia nak bagi tahu kat kita dia nak bagi tahu apa kat kita? Saya rasa bukan 7 lai satu muka, saya rasa 6 lai satu muka. 6 lai semuka. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'taqna al-jibal. 6 lai satu muka. Silap pembetulan. Dalam surah Al-A'raf 6 lai satu muka. Okey? Betul Jumpa. Ayat atas sekali, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ayat 179. Muka surat 174. Suratul A'raf 174 berapa lai? 6 lai semuka Tak cuba tengok apa ayat sebelah dia. Wa iz nataqnal jabal. Betul 6 lai semuka, 6 lai semuka, bukan 7 lai semuka, 6 lai semuka. Betul. Okey, sekarang kita lihat. Ulaika kal an'am. Ini bagi siapa ni? Quran kata walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nampak? Quran kata walaqad zara'na li jahannam, kami ciptakan api neraka ni untuk manusia dengan jin. Ialah untuk kebanyakan manusia dengan jin. Untuk siapa manusia jin ni? Mereka ada pendengaran, mereka tak dengar pendengaran mereka untuk kebenaran. Mereka ada penglihatan, tak guna penglihatan untuk kebenaran. Ada akal, tak nak guna. Okey. Jadi mereka ini ada telinga, tak nak guna untuk kebenaran. Mereka ni ulaika kal an'am. Mereka ni sebenarnya seperti binatang. Ulaika kal an'am. Mereka ni sebenarnya seperti binatang. Perangai mereka macam binatang. Ada telinga tak nak guna, ada mata, telinga, pendengaran semua tak nak guna. Jadi sama macam haiwan. Tapi Quran kata bal, bukan macam haiwan, bukan. Bal, bahkan hum adall, lebih sesat daripada haiwan lagi. Haiwan maknanya asalnya Quran kata kal an'am, mereka seperti binatang. Tapi bukan. Nak bagi tahu bukan tu lebih teruk lagi daripada binatang. Okey. Maknanya asal nak kata manusia dengan jin yang tak gunakan panca indera dengan betul ni seperti binatang. Tapi bukan. Bahkan binatang pun okey daripada dia. Dia lagi teruk daripada binatang. Balhum adall, lebih sesat lagi daripada binatang. Sebab binatang tak ada akal. Kita ada binatang sesat, tak ada akal. Kita ada akal pun sesat, lagi teruk daripada binatang. Okey, nak membetulkan sebelum. Seperti binatang pun dah teruk dah. Binatang teruk dah, tak ada sifat malu semua, teruk dah. Tapi nak berkata lagi teruk daripada binatang.
Sebab tu ulama-ulama kita kata apa? Dia kata manusia ni Allah Ta'ala bagi dua cahaya yang berguna kepada manusia. Ada dua benda, iaitu satunya akal, satunya nafsu. Kalau ada akal, akal ada. Tapi nafsu tak ada. Macam malaikat lah. Kerja semayang lah. Taat kepada Allah Ta'ala. Tak derhaka langsung. Tak ada nafsu. Haiwan pula, nafsu ada. Akal tak ada. Manusia, bila mana ada akal, ada nafsu, bila mana mereka dapat taat perintah Allah lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau ada akal, ada nafsu, bila nafsu kontrol akal, lagi teruk daripada haiwan. Maknanya kita letakkan apa? Nafsu, kemudian akal kita tak bawah. Mana nafsu yang akan kontrol akal. Dia akan, apa yang nafsu nak, dia akan kontrol akal. Jadi maknanya lebih teruk daripada haiwan. Sebab apa? Haiwan tak sanggup buat, manusia nafsu ingin buat. Dia buat lebih. Manusia pun, haiwan pun tak buat, manusia buat. Lagi teruk. Okey, hatta matla'il fajr. Contoh paling mudah Quran. Hatta matla'il fajr. Betul Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Okey. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera. Malam Lailatul Qadar tu salam sejahtera sampai bila? Hatta matla'il fajri. Sampailah sehingga. Ini untuk rayah. Rayah tu kepada kemuncak dia lah. Sampai bila? Sampai matla'il fajri. Makna malam Lailatul Qadar ni, hiya Lailatul Qadar ni, dia bukan kata satu malam. Dia bukan kata 1 jam. Bukan kata 1 minit. Bukan kata separuh malam. Bukan. Dia sepanjang malam Lailatul Qadar. Cuma kita tak tahu malam satu. Malam 21 ke, 23 ke, 25, 27. Tapi nak bagi tahu Lailatul Qadar sepanjang malam. Malam mana tak tahu. Macam mana kita boleh tahu sepanjang malam? Ni hatta Lailatul Qadar sehingga matla'il fajr, azan subuh. Jadi makna sepanjang malam. Kita cuma tak tahu malam mana satu. Hatta lepas dia baris bawah. Tapi hatta lepas dia boleh baris atas. Dua-dua baris depan. Boleh? Contoh kita tengok. Apa contoh dia? Tengok nahwu Fatih. Farra. Okey. Al-adu. Farra apa? Farra al-junudu. Farra al-junudu. Farra makna lari. Fi'il madhi. 3 huruf. Fa, ra 2. Ada sabdu kan? Kemudian baris atas fi'il madhi. Al-junudu baris depan fa'il. Farra al-junudu. Lagi. Hatta. Sehingga. Al-qa'id. Al-qa'idi. Sehingga. Al-qa'idi. Makna. Farra al-junudu hatta al-qa'idi. Telah larilah tentera sehingga dia punya komander dia pun lari. Ketua dia pun lari. Hatta qa'idi. Jar majrur. Okey. Tapi kalau baris depan boleh juga. Baris depan jadi apa? Jadi mubtada. Mana khabar dia? Takdir mahzuf. Mahzuf maknanya telah dibuang, telah dihazafkan. Ini yafiru. Ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Fa'il dia dhamir huwa. Kembali kepada siapa? Kembali kepada al-qaidu. Fa'il dhamir apa? Dhamir huwa. Kembali kepada al-qaidu. Campur gabungan combine fa'il campur fa'il jadilah dia khabar. Khabar kepada siapa? Khabar kepada mubtada. Nampak? Lepas hatta boleh baca dua, al-qaidi pun boleh. Al-qaidi boleh, al-qaidu boleh. Kalau al-qaidi ada dua bacaan Kalau al-qaidi jadi ni jar, ini majrur. Kalau baca hatta al-qaidu boleh juga. Al-qaidu jadi mubtada, yafiru jadi khabar.
kepada mubtada. Jelas Ha? Ataf. Ataf maknanya telah larilah tentera. Tentera telah lari. Jadi al-junun nampak ni baris depan. Ni baris depan. Okey. Dia i'rab sebagai apa? I'rab. Ha? Dia maktuf pun boleh. Maktuf boleh. Dia maktuf boleh. Betul, dia boleh dua lah. Dia boleh i'rab sebagai maktuf. Maktuf. Hatta al-qaidu maktuf. Mana maktuf alaih? Maktuf alaih ni baris mesti kena sama dua. Ataupun kita kata dia jadi apa? Jadi mubtada. Mubtada mana khabar dia? Khabar dia wajib dihazafkan. Wajib dimahzufkan, dibuang Dua-dua boleh. Okey. Habis 9 huruf ataf kita bincangkan pada tengah hari yang mulia ni lah. Ya. Yang terakhir. Yang terakhir apa? Ha? Bukan hatta. Yang terakhir kita nak bagi tahu apa dia? Yang terakhirnya begini. Tadi kita sebut huruf ataf. Sebelum kita tutup tirai lah. Mari sebelum kita masuk sorof sambungan semalam. Okey. Apa dia? Kita nak bagi tahu tentang huruf ataf ada dinamakan sebagai thumma. Thumma. Dan di sana dalam bahasa Arab ada dinamakan sebagai thamma. Thamma samalah maksud dengan hunaka. Hunaka. Dan sama boleh juga kita bubuh sammata. Dua-dua makna sama, tak jadi masalah. Dua-dua boleh diguna pakai. Sama boleh, sammata boleh. Maksudnya adalah hunaka. Okey, jelas Contohnya kita kata apa? Contoh aja. Dalam Quran hunalika da'a. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nampak hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika kalau bukan ayat Quran, kalau bukan ayat Quran, ni ayat Quran tak boleh ubah. Kalau bukan ayat Quran kita boleh bubuh di sini sama. Di sana makna sama hunalika. Ataupun maknanya sama juga sammata. Boleh. Maknanya adalah di sana. Ada satu lagi dipanggil sebagai wa min samma. Min samma. Min samma ni kalau terjemah bahasa Melayu apa? Bukan di sana lagi, kerana itu. Kerana itu. Okey. Selesai perbincangan kita pada tengah hari yang mulia ini, insya-Allah dalam bab ataf. Nanti selepas ini insya-Allah kita akan masuk dalam bab apa kita masuk selepas ini? InsyaAllah kita akan masuk dalam bab taukid. Esok saya ada keuzuran sikit lah esok. Tak dapat hadir esok. Kemungkinan lusa insyaAllah kita akan sambung dalam bab taukid. Dan seterusnya yang terakhir adalah bab badal. InsyaAllah ta'ala. Okey? Ada apa-apa persoalan? Tinggalkan di ruangan komen. Tak ada setakat ni. Kalau tak ada, cukup untuk majlis kita ilmu nahu. Kita rehat 5 minit sebelum kita masuk ke dalam sorof, insya-Allah. Sorof kita sambung tasrif semalam, tasrif lughawi, tasrif 14